Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita nak belajar tajuk seterusnya. Okay, kita belajar tajuk apa? Kita nak masuk tajuk nisbah. Kita dah belajar tempoh hari kan? Cuma kita ulang balik dan cikgu tunjukkan lagi sekali ya. Okay, hari ni kita nak belajar tajuk nisbah. Okay, apa itu nisbah? Okay, maksud nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okay, nanti kita tengok apa maksud unit yang sama. Okay, baik. Sekarang kita nak tengok simbol nisbah. Macam mana simbol nisbah? Kita tengok dalam kotak biru ni. Apa dia simbol nisbah? Tu dia simbol nisbah. Dua titik bertindih. Baik. Seterusnya, cara untuk kita membaca dan menulis nisbah dengan betul. Okey, baik. Nisbah 2/4. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk nombor? Nisbah 2/4. Okey, mula-mula kita akan tulis nisbah dahulu. Okey, kita akan tulis nisbah dahulu. Nisbah ni, perkataan nisbah, kita kena tulis dulu nisbah. Okey, ni tulis dulu simbol nisbah. Kemudian, nombor 2 ni, nombor pertama di sebelah kiri nombor nisbah. Kita akan letak nombor 2 dekat sini. Kemudian kepada ni biarkan. Nombor 4. Nombor yang kedua ni kita akan tulis sebelah kanan. Macam ni. Jadi nisbah 2/4. Okey. Baik. Kemudian kita nak tengok contoh membaca nombor nisbah. Dia bagi bentuk nombor. Okey, ni nombor. Nombor 9, simbol nisbah nombor 2. Macam mana kita nak baca? Okay, kita akan tulis nisbah. Tulis dulu nisbah. Nisbah sebut nombor yang sebelah kiri. 9/2. Okey, nisbah 9/2. Okey, contoh seterusnya. Nombor 3, simbol nisbah nombor 10. Macam mana kita nak tulis? Okey, kita akan tulis nisbah dulu. Nisbah 3/10. Betul tak? Okey, betul. Okey, contoh seterusnya. Okey, nombor 1, nisbah nombor 5. Simbol nisbah. Kita akan baca macam mana? Nisbah 1/5. Okey, baik. Cara untuk menulis nombor nisbah. Okey. Macam mana? Nisbah 3/7. Cikgu kata apa tadi? Bila ada perkataan nisbah, kita akan buat dulu simbol nisbah. Ni, okey. Kita akan buat simbol nisbah. Kemudian nombor 3 kita akan tulis sebelah kiri. Kemudian nombor 7 kita akan tulis sebelah kanan. Okey, seterusnya contoh. Nisbah 1/6. Okey, nisbah. Tulis dekat simbol. Simbol dia dulu. Nombor 1 sebelah kanan. Sebelah kiri. Nombor 6 sebelah kanan. Okey, contoh seterusnya. Apa dia? Nisbah 5/5. Okey, kita akan buat apa? Kita akan buat ni. Nisbah, simbol nisbah dulu. Okey, letak kat sini. Kemudian, nombor 5 sebelah kiri. Nombor 5 yang kedua berada di sebelah kanan. Okey, jelas ya? Baik, seterusnya. Okey, kita ada 3 jenis nisbah. Okey, apa jenis nisbah yang pertama? Nisbah 1/1. Okey. Nisbah yang jenis yang kedua ialah nisbah 1 kepada semua. Dan yang ketiga ialah nisbah semua kepada 1. Okey, kita nak tengok. Yang pertama, nisbah 1/1. Kita akan tulis berdasarkan penyataan bilangan suatu objek yang sama kepada bilangan suatu objek lain yang sama. Okey. Ya. Macam mana? Kita tengok. Okey, ini contoh nisbah 1/1. Contoh yang pertama, katalah cikgu ada gambar ada 5 biji apple, tapi cikgu ada 1 apple warna merah, ada 4 apple berwarna hijau. Okey, macam mana kita nak buat? Dia kata 1/1. Tadi 1/1 tadi dia kata bilangan suatu yang sama kepada bilangan suatu jenis yang sama. Okey. Nisbah apple hijau kepada apple merah maknanya 1/1 maknanya satu jenis merah, satu jenis warna hijau. Okey.
So dia nak nisbah apple hijau. Siapa dulu? Apple hijau dulu. Dia kata nisbah. Kalau nisbah, kita kena tulis dulu simbol nisbah. Tulis dulu simbol nisbah. Kemudian dia kata apple hijau. Bilangan apple hijau ada berapa? Kira bilangan apple hijau dan tulis di sebelah kiri simbol nisbah. Okay, so kita akan kira 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 apple hijau dan kita akan tulis di sebelah kiri. Kepada ni maksudnya kepada, nak tulis ke kanan ni, apple merah. Jadi apa kita kena buat? Kira bilangan apple merah dan tulis di sebelah kanan simbol nisbah. Apple merah ada 1 je. So kita akan tulis 1 je dekat sini. Tu nisbah 1 kepada 1. Okey, contoh yang seterusnya. 1 kepada 1 lagi, contoh yang kedua. Okey, kita ada duit. Okey, kita ada 3 jenis duit. Duit kertas, wang kertas. Satu jenis RM5. Satu lagi jenis, berapa harga dia? RM20. Ada berapa keping? 3 keping. RM5 ada 2 keping. Kemudian ada satu lagi, ada sekeping duit RM50. Okey, jadi kita tengok apa dia nak. Contohnya, nisbah wang kertas 50. Mana wang kertas 50? Yang paling kanan. Kepada wang kertas 20. Mana? Okey, maksudnya 1 kepada 1 ni dia merujuk satu jenis. Yang ni satu jenis. Yang ini satu jenis. Okey, jadi kita nak tulis nisbahnya. Okey, kita tulis nisbah. Macam mana nak buat? Kita akan buat dulu. Wang yang digunakan adalah dalam unit yang sama iaitu RM. Ni semua RM. Ya? RM dan RM. Okey, kemudian jumlahkan nilai setiap jenis wang kertas tersebut. Okey, kita tak boleh tulis 2 keping RM5. Kita tulis RM5 ni ada berapa semua sekali? RM10. RM20 ada berapa semua sekali? 20, 40, RM60. Jadi yang ini RM5. Yang ini RM20, yang ini RM50 sebab dia sekeping aja kan. Okey, baik. Jadi kita akan jumlahkan 1, 2 keping bermakna RM10. Yang ini sekeping, 2 keping, 3 keping, 20 darab 3 adalah RM60. RM60. Dan yang ini sekeping saja RM50. Kita tengok, dia kata wang yang digunakan adalah unit yang sama iaitu RM. Ini RM ni yang depan ni adalah unit. Okey, jadi sekarang kita dah jumlahkan dan kita akan tulis nisbah wang kertas RM50 kepada wang kertas RM20. Ialah, jadi apa kita nak buat? Nisbah, tulis dulu ni simbol nisbah. Kemudian dia nak wang kertas RM50. So nilai RM50 berapa? Ada RM50. Jadi kita ambil 50 sahaja. Unit dia kita tak perlu tulis. Kita ambil nombor sahaja. Ya, kita ambil nilai sahaja. Kepada wang kertas RM20. Maknanya dekat sini jangan tulis RM20. Kita tengok dekat RM20 ni jumlah dia berapa? Jumlahnya adalah 60. So kita akan tulis dekat sini 60. Okey. Jadi ingat balik, unit RM tidak perlu ditulis dalam nisbah. Kalau dekat penyataan ni tak apa. Yang dekat simbol nak tulis nisbah ni kita tak perlu tulis. Okey. Kita tengok seterusnya. Masih lagi nisbah 1 kepada 1. Contoh yang ketiga. Okey, cikgu ada 3 jenis haiwan. Okey, kita ada apa ni? Ikan nemo. Kemudian ada gajah. Ada buaya. Okey, baik. Soalan dia apa dia nak? Dia nak nisbah buaya kepada ikan. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena kira nisbah. Nisbah ni maksudnya buat simbol, tulis simbol nisbah dahulu. Kemudian buaya. Kita kena buat apa? Kira bilangan buaya. 1, 2, 3. Dan tulis di sebelah kiri simbol nisbah. Okey, ada 3 ekor buaya. Kita akan tulis kat sini. 1, 2, 3. Okey, kita akan tulis 3. Kepada ikan. Maknanya ikan ni apa? Kita kena kira bilangan ikan dan tulis bilangan ikan tu di sebelah kanan simbol nisbah. Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5,
6. So, ada 6 ekor ikan. So, kita letak kat sini. Dapatlah jawapan dia. Nisbah 3 kepada 6. Okey, seterusnya masih lagi nisbah 1 kepada 1. Contoh yang keempat. Masih lagi binatang yang sama. Bilangan pun sama. Okey, kita nak tengok dia nak apa. Nisbah ikan kepada gajah. Maksudnya 1 kepada 1 ni sejenis kepada sejenis. Okey, baik. Dia nak nisbah ikan. So, kita nak kena tulis simbol nisbah dahulu. Okey, tulis simbol nisbah. Kemudian, ikan. Kira bilangan ikan. Okey, kira bilangan ikan. Tulis sebelah kiri simbol nisbah ni. Siapa dulu kita akan tulis dulu depan ni. So, ikan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tulis 6 kat sini. Kepada gajah. Besar-besar gajah ni. Kalau tak nampak tak tahulah. Okey. Kira bilangan gajah ada berapa? Ada 1. Kemudian tulis di sebelah kanan simbol nisbah. 1 kita akan tulis kat sini. Okey. Maknanya nisbah 1 kepada 1. Okey. Baik. Masih lagi nisbah 1 kepada 1. Contoh yang kelima. Bila binatang yang sama juga kita guna. Okey, katalah nisbah buaya kepada gajah. Sejenis satu jenis haiwan kepada satu jenis haiwan. Tu dia kata 1 kepada 1. Baik, nisbah buaya kepada gajah. Macam mana nak tulis? Okey, nisbah. Tulis dulu simbol nisbah. Okey, buaya. Kira bilangan buaya. Berapa bilangan buaya? 1, 2, 3. Dan tulis sebelah kiri. Sebab dia yang pertama, sebelah kiri lah. Okey, kemudian kepada gajah. Kira bilangan gajah. Ada berapa ekor gajah? Ada seekor. Dan tulis di sebelah kanan simbol nisbah. Okey, ini nisbah 1 kepada 1. Kita tengok seterusnya. Nisbah 1 kepada 1 lagi. Contoh yang ke-6. Okey. Kita ada 2 jenis buku. Yang pertama diary, yang kedua kamus. Okey, maknanya satu diary, satu kamus. Okey. Baik, sekarang dia kata dibagi ketinggian, ketebalan. Tebal diary ialah 50 mm. Manakala tebal kamus pula ialah 8 cm. Tebal tu, kamus tebal kan? Okey, jadi sekarang ni dia kata nisbah 1 kepada 1 dibagi ketebalan diary dan ketebalan kamus. Okey. Unit mesti apa? Unit mesti ada ditulis. Mesti sama. Unit mesti sama. Sekarang ini unit tak sama kan? Okey. Apa kamu kena buat? Guna palang T untuk buat penukaran unit. Okey. Macam mana? Okey. Tengok. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi, 1 cm sama dengan 10 mm. Ini palang T. Kemudian, kita buat palang T. Baik. Milimeter kat sini kan. Okey, kemudian sifar kita akan masukkan kat sini. Kemudian 5 kita masukkan di sini. Jadi, bila kita nak baca, nak samakan unit, kita nak tukar yang diary ni. Nak samakan unit. Jadi, kita ambil sentimeter. Kita nak ambil sentimeter ni. 8 dekat sini. Okey, 8 kat sini. So, kita pilih mana-mana unit. Katakanlah cikgu pilih unit sentimeter. Cikgu nak unit sentimeter. Cikgu abaikan nombor yang dekat sini. Nombor yang di ruangan milimeter. Jadi apa jadi? Cikgu nak sentimeter. Cikgu ambil. Diary ni adalah 5 sentimeter. Kamus ni ialah 8 sentimeter. Okey, jadi. Okey, tebal diary ialah 5 sentimeter. Manakala tebal kamus ialah 8 sentimeter. Sekarang soalan dia, nisbah tebal kamus kepada tebal diary ialah, okey, nisbah. Apa dia kena buat? Nisbah ni. Okey, tulis dulu simbol nisbah. Tebal kamus. Mana tebal kamus? Yang warna merah ke warna hijau? Okey, warna hijau. Tebal kamus adalah 8 cm. Cikgu kata tadi bila nak tulis kat sini, kita tak perlu ambil unit. Ni unit kita ambil nombor je. Jadi, tebal kamus adalah 8. Tebal kamu adalah 8, so 8. Kepada tebal diary. Diary warna merah ni kan? Okey, jadi
kita ambil 5 cm. Tapi unit tak perlu ditulis. Kita ambil nombor sahaja. Okey, ni tebal kamus. Iaitu 5. Macam tu. Faham? Itu maksudnya dia kata unit tak perlu ditulis dalam sini. Dan tadi dia kata mesti unit yang sama. Tengok yang ni. Milimeter, yang ni sentimeter. Unit tak sama. Jadi kita kena buat apa? Palang T untuk penukaran unit. Nak dapatkan unit yang sama. Jelas ya? Okey, baik. Apa dia kata? Unit sentimeter tak perlu ditulis dalam nisbah. Okey, Kak Ros cakap lah. Cikgu tolong baca je. Okey, kemudian nisbah 1 kepada 1 lagi. Apa dia contohnya? Masih lagi diary. Kali ni dia bagi sama juga. Benda yang sama, 50 unit tak sama. Okey. Okey, sama je macam tadi. Guna palang T untuk penukaran unit. Tadi kita guna, okey, masuk 5, kemudian sentimeter. Sentimeter yang ini nombor 8, tak kat sini. Jadi sekarang ni pilih mana-mana unit. Tadi kita pilih unit sentimeter. Katakanlah cikgu nak pilih unit milimeter, ambil semua nombor di ruangan sentimeter dan milimeter. Maknanya nombor ni dengan nombor ni semua ambil. Maknanya kalau yang ini ambil semua. Yang ini ambil semua. Jika ada ruangan kosong, ni ruangan kosong, maka kamu akan masukkan sifar. Jelas ya? Okey, sekarang kita nak guna unit mm. Sebab kita semua ambil, jadi kita kena tulis kosong lah. Tadi tak perlu. Jadi maka tebal diary ialah kita ambil semua 50 mm. Manakala tebal kamus ialah 8 sifar mm. 80 mm. Okey, apa soalan dia nak? Nisbah tebal kamus kepada tebal diary. Tadi kita ambil cm, sekarang kita ambil mm. Jadi nombor ini tak samalah yang dengan tadi. Okey, yang pertama kita akan tulis ni nisbah. Simbol nisbah. Tebal kamus kita ambil 80 mm kita tak perlu tulis. Okey. Kepada tebal diary warna merah ni, okey, kita ambil nombornya sahaja. Okey, tulis dekat sini. Okey. Kak Ros cakap lagi tu, unit tak perlu tulis dalam nisbah. Okey, seterusnya kita nak tengok. Tadi 1 kepada 1, sekarang nisbah 1 kepada semua. Nisbah 1 kepada semua. Contohnya yang, okey, sebelum contoh dia akan ditulis berdasarkan penyataan 1 ni, bilangan bagi satu objek yang sama. Kepada semua. Kepada semua. Bilangan bagi gabungan. Contohnya tadi ada buaya, ada ikan, ada gajah kan. Gabungan ni maksudnya kita campur semua sekali. Macam mana nak buat? Okey. Contoh nisbah 1 kepada semua. Kita ada topi berwarna kuning. Kita ada bola. Ada topi, ada bola. Ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Okey, sekarang ni soalan dia nak nisbah topi kepada semua. Jadi dia mesti kalau contoh jenis yang kedua ni dia ada kepada semua ni maksudnya apa dia? Okey, macam mana nak buat? Mula-mula nisbah macam biasa, tulis dulu simbol nisbah. Topi, kira bilangan topi ada berapa? 1, 2, 3. Dan tulis sebelah kiri simbol nisbah. Biasa yang pertama kita akan tulis sebelah kiri. Ada berapa topi tadi? Ada 3. Kepada semua. Apa maksud semua? Kira semua bilangan topi dan bola. Jadi kita akan kira semua sekali. Mana semua? Bila sebut semua, semua sekali. Okey. 1, 2, 3. Terus je. 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi semua sekali ada 8. Dan tulis sebelah kanan. Itu maksudnya nisbah 1 kepada semua. Kita tengok contoh seterusnya. Nisbah 1 kepada semua yang seterusnya. Kita ada kereta, kita ada motor, kita ada sampan. Okey, apa nak buat? Dia kata nisbah kereta, satu jenis, kepada semua. Semua jenis. Okey, baik. Macam mana nak tulis? Macam biasa, perkataan nisbah kita akan tulis dulu simbol nisbah dekat tengah-tengah. Nanti sebelah kiri ada nombor, sebelah kanan ada nombor. Sebelah kiri apa yang pertama, sebelah kanan apa yang kedua. Okey. Yang pertama, kereta. Kira bilangan kereta. Okey, mana kereta? Takkan tak kenal kot. Ni 1, 2, 3 kereta.
maka kita tulis sebelah kiri. 3. Kepada semua kenderaan. Bila sebut semua kenderaan, semua ni lah. Okey, semua kenderaan ni. Macam mana nak buat? So, kita kira semua kenderaan yang ada. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua sekali ada 11. Jadi, kita akan tulis di sebelah kanan simbol nisbah. 11. Faham kan? Okey, kemudian apa lagi? Contoh yang seterusnya bagi nisbah 1 kepada semua. Okey, cikgu ada air mineral 1 liter. Cikgu ada air dalam 1 baldi sebanyak 6,000 ml. Apa yang kita perhatikan dekat sini? Nak panah dia tunjuk. Unit dia. 1 liter, 1 mililiter. Maksudnya apa? Unit dia mesti sama. Sekarang tidak sama. Okey, apa kita kena buat? 1, ingat perkaitan unit liter dan mililiter. Apa dia perkaitan dia? 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey, sekarang ni botol adalah 1 liter. Sama dengan 1000 ml. Tak ada masalah. Tapi air dalam baldi pula, ni dia tulis 6000 ml. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 liter. Boleh congak kan? Okey, jadi sekarang kalau kita nak pilih unit yang mempunyai nombor bulat yang paling mudah, kita ambil yang liter lah. Maksudnya, nombor bulat paling mudah, nombor dia seketul je. Yang ni ada banyak, panjang. Okey? Baik, sekarang apa kita nak buat? Kita ambil yang ni, 1 liter ni. Unit liter. Okey, jumlahkan isi padu air tersebut. Sebab dia kata nanti nak semua kan? So, kita jumlahkan lah. Apa nak buat? 1. Okey, kemudian tambah, bila sebut jumlah, operasi tambah. 6, tulis kat sini 6 liter sama dengan berapa liter? 1 tambah 6, semua sekali 7 liter. Okey, baik. Sekarang soalan dia nak nisbah isi padu air dalam baldi kepada jumlah isi padu air. Okey, jumlah isi padu air. Jumlah isi padu. Ini jumlah isi padu. Kita dah cari siap-siap. Kemudian, apa kita nak buat? Macam biasa, nisbah ni tulis dulu. Okey, isi padu air dalam baldi. Mana isi padu air dalam baldi? Ni. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang kita kotakkan ni. Ni, yang ni. Okey, tuliskan nombor 6. Ingat, liter tak perlu tulis. Liter ni adalah unit. Okey, kepada jumlah isi padu. Jumlah isi padu kita buat kat sini. Bukan kita nak buat kat sini pun tak ada masalah. Okey, jumlah isi padu ni. Ni jumlah isi padu yang cikgu tunjuk ni. 7 liter kita akan tulis dekat sini. Boleh tak kita nak ambil yang 1000? Boleh, tak ada masalah ya. Kita ambil semua ni, jumlah pun nombor yang ribu-ribu juga. Tapi kalau kita nak senang, kita ambil nombor yang seketul-seketul macam ni lah. Okey, baik. Kak Ros cakap apa tu? Unit liter tidak perlu tulis dalam nisbah. Dah banyak kali dah cikgu pesan, unit tak perlu tulis. Baik. Apa lagi? Nisbah semua kepada 1. Dah terbalik. Ni jenis yang ketiga. Yang tadi 1 kepada semua ni, semua kepada 1. Boleh faham tak? Boleh kot. Okey, apa maksudnya? Ditulis berdasarkan penyataan. Semua ni maksudnya bilangan bagi gabungan satu objek berlainan. Maknanya semua sekali tadi. Kepada 1. 1 ni bilangan satu jenis objek yang sama. Okey, baik. Kita tengok contoh. Contohnya duit tadi. Kita ada duit RM5. Okey, wang yang digunakan ada dalam unit yang sama iaitu RM. Kemudian tentukan nilai setiap jenis wang kertas tersebut. Okey, kita tentukan nilai RM5 ada RM10. Kalau RM20 ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 20, RM80. RM50 masih lagi kekal lagi sekeping RM50. Jadi, kita dah dapat nilai wang dia kan? Okey, sebab dia kata ada semua ni, apa kita buat? Jumlahkan semua nilai wang. Okey, apa dia? Macam mana nak buat? Okey, RM10 tulis kat sini. Jumlahkan kena operasi tambah. Tambah. Okey, RM80 tulis kat sini. Kemudian tambah lagi, ada lagi kan? Semua ni maksudnya semualah kita ambil. Kemudian RM50 tulis kat sini. Berapa jumlahnya? 10 tambah 80, 90 tambah 50, 140. Okey, sekarang soalan dia nak
Okey, nisbah jumlah wang. Jumlah wang maksudnya kita akan ambil yang ini. Ni, tededeng. Okey, kepada wang RM5. Mana RM5? Tak ada, jangan tengok kat sini sebab tak ada. Tengok yang ni. Ni RM5, tengok jumlah dia. Okey, tengok berapa ringgit. Okey, so sekarang kita nak tulis nisbah. Buat simbol nisbah dulu. Jumlah wang. Jumlah wang kita akan ambil yang ini. Tapi ingat cikgu kata kita ambil RM140 ni adalah jumlah wang. 140 sahaja. RM adalah unit. So kita tulis nombor je. Kemudian kepada wang RM5. Ni wang RM5. Tapi kita ambil berapa nilai RM5 yang ada? RM10. Jadi kita ambil 10 sahaja letak kat sini. Ingat Kak Ros akan bagi tahu lagi unit RM tak perlu tulis. Okey. Dan seterusnya deng keluar. Siapa ni? Siapa kenal? Gopal Okey, baik. Okey, latihannya ada di link yang ini. Okey, latihan daripada link ni. Tapi awak jangan risau, cikgu akan sediakan link selepas awak submit latihan ni ada link. Jadi awak kena buat lah. Boleh ya? Okey, boleh ya? Okey, so cikgu harap kamu siapkan dalam Google Form ni, soalan senang je, mudah je. Sebab cikgu nak tandakan tahap penguasaan. Ya, tahap penguasaan ini akan menentukan kamu dapat TP1 ke, TP2 ke, TP3 ke. Yang paling baik adalah TP6. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Selamat maju jaya, dan kepada yang berjaya mewakili negeri untuk bijak sefir, cikgu ucapkan good luck. Buat betul-betul, jangan gopoh ya. Dan pastikan kod kamu yang tulis tu adalah kod kamu. Dan tulis dengan betul. Jangan tulis nama Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan bye.